Semua boleh tengok? Semua boleh nampak tak? Yang saya share screen. Boleh. Okey. Kalau awak nampak, dia tulis apa ni? Sejarah kita dan dunia. Okey, alhamdulillah, sejarah kita dan dunia. Okey, right. Okey, berdasarkan paparan skrin, paparan skrin yang awak nampak ni. Okey, saya apa orang kata first impression awak? Okey, first impression awak berdasarkan latar belakang yang awak tengok di hadapan skrin tersebut. Okey, di hadapan skrin tersebut. Okey, latar belakang ni tentang apa? Akif. Macam kediaman dalam gua. Kediaman di dalam gua. Okey, Naufal? Okey, betul lah. Lukman? Mirza? Nama cikgu. Berdasarkan latar belakang ni, berdasarkan latar belakang gambar slide yang saya kongsikan ni, apa yang awak boleh perincikan tentang apa ni? Apa yang awak tahu tentang ni? Background ni apa first impression awak? Pasal mampu sejarah. Okey. Kanta je. Okey, jadi orang kata tadi Akif dah beritahu. Okey, kediaman tempat tinggal di dalam gua. Okey, betul lah. Okey, kalau kita tengok perhatikan betul-betul, okey, gambar berlatar belakang ni ianya merujuk di dalam gua. Jadi untuk hari ini kita akan di mana saya akan sentuh sikit berdasarkan bab yang ketiga. Okey, bab ketiga iaitu zaman prasejarah. Alright, zaman prasejarah. Walaupun perkara ni, bab ini awak dah belajar, kita just ulang kaji saja untuk hari ini. Okey, sebelum kita start, awak boleh dengar tak? Boleh. Okey. Boleh, alhamdulillah. Okey, saya nak ramai-ramai, boleh tak kita nyanyi sama-sama? Boleh? InsyaAllah. Okey, tak apa, kita meriahkan kelas untuk hari ni, untuk malam ni. Okey, saya harap kita boleh meriahkan lagi suasana kelas kita pada malam ni lah. Alright, kita boleh nyanyi sama-sama. Okey, jom ikut cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Zaman prasejarah ada 4 zaman. Ali. Ikut semua, ikut. Alatan diguna dan kayu, guna kapal pada hidup mati. Zaman prasejarah ada masa habis. Okey, ada lagi. Okey, so ada lagi, kuat sikit. Okey, kita nyanyi sama-sama kuat. Okey. Pada zaman ini alatan diguna kayu dan kayu, buru berdapat api, hidup damai
hasil Okey, berikan tepukan gemuruh kepada semua kerana menyanyikan lagu Zaman Prasejarah. Okey, berdasarkan nyanyian yang kita dah nyanyi dah sebentar tadi, apa yang awak faham secara umum tentang lirik lagu ini? Lirik lagu ini menceritakan tentang apa? Siapa tahu? Akif tahu ke? Dia menceritakan tentang apa? Akif? Prasejarah. Okey. Zaman-zaman pada prasejarah. Okey, zaman prasejarah. Okey, masyarakat zaman prasejarah. Okey. Miza. Okey. Apa yang awak selepas ketika awak dah nyanyi tadi tu, apa yang awak boleh gambarkan dalam lirik lagu tersebut? Dia menceritakan tentang apa? Pasal kehidupan zaman-zaman prasejarah. Okey, pandai. Okey, tepukan kepada Miza. Okey, terima kasih Miza. Okey, Nu'man, Akil. Nu'man. Okey, apa yang awak faham berdasarkan lirik lagu yang awak dah nyanyi tadi tu, dia menceritakan tentang apa? Orang dulu. Kehidupan dulu. Okey. Correct, betul lah. Okey, berikan tepukan kepada Akil. Okey, siapa lagi? Siapa lagi yang nak volunteer? Akil, Nu'man dah, Miza dah. Nu'man Naufal. Last. Naufal? Ya cikgu. Apa yang awak faham berdasarkan lirik lagu yang kita dah nyanyikan tadi tu, dia ceritakan tentang apa? Perbuatan yang diorang buat. Okey, perbuatan ataupun aktiviti lah. Okey, betul lah. Okey, jadi secara tidak langsung di mana kita secara umum, secara konteksnya awak dah faham. Okey, awak dah faham di mana pada zaman dulu, iaitu ketika zaman prasejarah ni, di mana kita ada kita ada 5 sepatutnya 5 zaman. Okey, yang pertama iaitu zaman batu. Okey. Kemudian yang kedua zaman Paleolitik. Zaman batu ni terdiri daripada zaman Paleolitik lah. Paleolitik, Mesolitik, Neolitik dan juga zaman logam. Ada 4 zaman ketika era zaman prasejarah. Ini 4 zaman ni yang awak perlu tahulah. So nanti saya akan jelaskan, saya akan terangkan satu demi satu setiap zaman tersebut. Sebelum tu, di mana awak juga perlu tahu taburan kedudukan lokasi zaman prasejarah sama ada di seluruh dunia ini. Tak kisahlah negara-negara mana pun, masih ada lagi orang kata kedudukan lokasi zaman prasejarah. Kemudian kita juga akan tengok orang kata lokasi taburan di Asia Tenggara pula. Kemudian selepas habis kita dah tengok taburan lokasi zaman prasejarah, kita akan tengok pula orang kata terhadap ciri-ciri kehidupan manusia, iaitu dari konteks zaman prasejarah lah. Terutama dari segi konteks tempat kediaman, peralatan, aktiviti mengumpul makanan, kegiatan ekonomi, organisasi sosial dan juga kepercayaan serta yang terakhir iaitu kebudayaan dan kesenian. Selepas kita dah tengok daripada ciri-ciri kehidupan manusia, kita juga akan tengok pula dari segi konteks kesinambungan, iaitu daripada sumbangan zaman prasejarah 4 zaman tersebut, kita akan tengok apa sumbangan yang boleh disumbangkan dalam kehidupan manusia. Tak kisahlah sama ada dari segi aspek aktiviti pertanian ke, memburu binatang ke, menternak binatang ke, peralatan ke, tembika ke, terpulang. So nanti kita akan tengok satu demi satu lah
dan konteks yang terakhir yang intipati yang awak akan dapat di mana kita akan tengok zaman prasejarah di Malaysia, iaitu kita akan tengok adakah orang kata di Malaysia, kedudukan di Malaysia ni boleh atau tidak kita tengok kepada taburan kedudukan zaman prasejarah di Malaysia. Okey, terutama dari segi kita wang lingkup, okey, aspek teknologi, tembika dan juga magnet, lukisan gua dan ukiran batu, ekonomi serta kepercayaan. Okey, sekejap ada orang ni. Right. Kemudian itu secara umum secara umum intipati yang awak akan dapat orang kata secara keseluruhan untuk bab yang ketiga lah. Alright. Jadi setakat ni berdasarkan penerangan saya, adakah awak faham ataupun tidak kelas? Faham. Faham, alhamdulillah. Okey. Kita akan tengok intipati yang pertama okey, sebelum kita akan masuk kepada semua intipati daripada intipati 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 dan juga 2.5. Kita akan tengok dulu okey, pengertian apa yang dimaksudkan dengan zaman prasejarah. Okey, di mana orang kata selepas saya dah memberi penerangan kepada awak boleh dah boleh menjelaskan. Okey, kalau soalan tanya dalam peperiksaan, okey, dalam kertas exam nanti. Okey, apakah yang dimaksudkan? Okey, apa yang awak boleh berikan definisi? Okey, definisi tu maksud. Okey, maksud tentang zaman prasejarah. Okey, jadi awak dah boleh berikan jawapan yang jelas lah, yang lebih jelas. Okey, kita akan tengok apa yang dimaksudkan dengan zaman prasejarah ni. Okey. Okey, cuba perhatikan slide di paparan skrin komputer masing-masing. Okey, kita akan tengok okey, secara kontekstual, okey, zaman prasejarah ni kalau orang tanya apa yang kita faham tentang zaman prasejarah secara tidak langsung, kita boleh di mana kita terlintas di fikiran bahawa zaman prasejarah ini iaitu zaman sebelum manusia mengetahui dan mengenal tulisan. Maksudnya dekat sini zaman kehidupan manusia sebelum orang kata wujudnya tulisan. Okey, di mana orang kata sebelum manusia kenal tulisan. Bila mana orang kata zaman tu dah era zaman tersebut di mana diorang dah mula orang kata ada zaman kehidupan pada ketika itulah. Okey, sebelum zaman tulisan ni, sebelum tulisan ni wujud, orang kata diorang dah hidup ketika era zaman tersebutlah. Okey. Kemudian zaman prasejarah pula boleh dibahagikan kepada dua, okey. Di mana zaman prasejarah daripada wang lingkup, okey, kita bahagikan kepada dua, iaitu zaman logam dan juga zaman batu. Okey, zaman batu ni meliputi zaman paleolitik, okey, mesolitik, neolitik dan diakhiri dengan zaman logam. Right? Okey, kita tengok okey, kenapa orang kata zaman batu ni, zaman batu, okey, zaman batu adalah zaman permulaan, okey, sebelumnya wujudnya zaman logam. Okey, di mana zaman paleolitik yang kita tengok dalam tempoh satu jangka masa zaman prasejarah ni, di mana ianya bermula pada sekitar 2.5 juta tahun hingga 8,000 sebelum Masihi. Right. Kemudian kita tengok pula orang kata tempoh masa zaman prasejarah bagi zaman mesolitik, okay, ketika era 12,000 hingga 4,000 sebelum Masihi. SM ni maksudnya sebelum Masihi. Dan juga zaman yang ketiga iaitu di mana orang kata zaman neolitik, di mana ianya bermula ketika itu pada 10,000 hingga 2,000 sebelum Masihi. Dan zaman yang terakhir iaitu zaman logam iaitu bermula pada 3,500 sebelum Masihi hingga 500 Masihi. Right. Okey, setakat ni berdasarkan penerangan saya, adakah awak faham ataupun tidak? Faham. Okey, ada apa-apa persoalan yang nak diajukan tak setakat ini? Kalau ada, tolong buka mic ataupun tulis dekat ruangan chat pun tak apa.
Ada tak soalan yang nak ditanya setakat ini dalam kelas kita? Ada tak? Ada. Ada. Okey, alhamdulillah. Okey, boleh saya teruskan? Boleh. Okey, alhamdulillah. Okey, sebelum saya teruskan, okey, untuk slide ini awak hanya perlu fokus, okey, fokus terlebih dahulu apa sebenar yang dimaksudkan dengan zaman prasejarah. Okey, di mana awak perlu ingat zaman prasejarah ni di mana kehidupan bermula sebelum wujudnya tulisan. Okey. Okey, kemudian awak juga perlu tahu, okey, di mana zaman prasejarah ini terbahagi kepada dua, iaitu zaman logam, zaman batu dulu okey, zaman batu dan juga zaman logam. Okey, zaman batu ni terdiri daripada zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik dan diakhiri dengan zaman logam. Ingat, zaman logam zaman yang terakhirlah, zaman batu zaman permulaan di mana ketika itu orang kata tak ada apa-apa pun. Okey, orang kata zaman ni lah, orang kata zaman batu ni orang kata zaman yang dah tak ada apa-apa ketika itu. Kemudian dah masuk kepada era Mesolitik, dah orang kata menggunakan peralatan yang diperlukan lah. Okay, sama juga dengan zaman Neolitik dan berakhir kepada zaman logam. Alright, jadi kita tengok kepada slide yang seterusnya. Okay, tadi kita dah tengok, okay, jangan risau, okey, awak tak perlu salin sebab video ni telah direkod. Nanti saya akan hantar link YouTube, okey, dekat dalam YouTube channel saya. Awak boleh buat ulang kaji lah, okey. Dan slide ni nanti saya akan beri dan nanti awak boleh print lah, right? Jadi untuk kelas hari ni awak just perlu dengar dan fokus. Kalau tak faham, angkat tangan, tanya soalan kepada saya. Right? Okay, baik. Tadi kita dah tengok secara umum. Okay, secara umum iaitu maksud zaman prasejarah. Okay, kita dah tahu. Okay, kita dah tahu zaman prasejarah ni di mana ianya bermula sebelum wujudnya tulisan. Okay, sebelum tulisan wujud. Okay. Di mana kemudian kita dah tahu, okey, zaman prasejarah ni terbahagi kepada dua, iaitu zaman batu dan juga zaman logam. Zaman batu ni bermula terdiri daripada tiga zaman, iaitu bermula daripada zaman Paleolitik, Mesolitik dan juga zaman Neolitik. Right? Okey, kemudian kita tengok dulu, okey, kita berbalik kepada zaman Paleolitik. Okey, ke mana? Okey, kita kena faham dulu. Zaman Paleolitik ni zaman era mana ni? Okey, di mana zaman Paleolitik ni orang kata telah bermula atau dikenali zaman batu lama. Okey, di mana dia orang ni orang kata mula tinggal ketika era orang kata zaman batu lama lah. Okey, dianggap sebagai zaman yang serta mencabar lah. Okay, sekejap saya terpaksa kena ni sebab ada Hijazi, okay, request. Okay, kita tengok kita tengok kepada konteks zaman Paleolitik, okay, di mana ianya juga dianggap sebagai zaman yang serba mencabar. Ialah, okay, ketika era zaman Paleolitik, okay, di mana orang kata orang yang hidup ketika itu orang kata sudah tentunya memberi tamparan hebat dari segi apa? Diorang of course lah, orang kata diorang ni waktu dulu orang kata tak ada apa-apa macam kita ni orang kata ada era abad ke-21 serba canggih, di mana kehidupan pun orang kata kita boleh apa-apa saja semua ada. Okay, kita boleh beli, kadang-kadang kalau orang kata peralatan pun tak ada, kita boleh beli. Kalau zaman dulu, zaman Paleolitik ni zaman yang tak ada apa-apa, di mana diorang nak buat aktiviti pun, diorang nak bekerja pun sangat sukar ketika itu. Okay, orang kata memberi cabaran lah untuk nak meneruskan kelangsungan kehidupan. Alright, kemudian yang ketiga, manusia meneruskan kelangsungan hidup mereka dengan menggunakan teknologi batu ringkas. Right, di mana orang kata di mana orang kata individu yang hidup ketika era zaman Paleolitik ni, okay, memang tak dinafikan, okay, di mana orang kata ketika itu manusia yang hidup pada zaman Paleolitik ni sememangnya orang
orang kata telah menggunakan teknologi batu ringkas untuk nak teruskan kehidupan. Kalau tak gunakan teknologi ni, apa yang berlaku, apa yang efeknya? Of course lah orang kata diorang ni tak boleh nak teruskan kelangsungan kehidupan dari segi apa? Of course lah diorang nak makan, of course lah diorang perlu bekerja kan, perlu orang kata cari makanan. Alright. Diorang bekerja hanya sekadar untuk nak memenuhi kelangsungan kehidupan dari segi aspek makanan, keperluan orang kata anak-anak, keperluan isteri dan sebagainya lah. Tapi orang kata diorang terpaksa, terutama manusia kaum lelaki ni, orang kata terpaksa menggunakan teknologi batu ringkas ni untuk nak meneruskan kelangsungan kehidupan. Okey, right. Kemudian yang keempat, mereka juga menggunakan peralatan yang diperbuat daripada tulang binatang dalam aktiviti harian mereka. Okey, di mana orang kata secara tidak langsungnya, sekejap ada studi ni, Akil, Akil. Oh, Akil tadi left Okey. Baik, kita teruskan lagi. Okey, di mana pada ketika itu diorang ni menggunakan alatan yang diperbuat daripada tulang binatang, terutama dalam aktiviti harian mereka lah. Itu pada era zaman Paleolitik. Berakhir zaman Paleolitik, maka orang kata telah bermula pula pada zaman era Mesolitik. Ada perubahan. Ada perubahan ketika era zaman Mesolitik lah. Di mana zaman Mesolitik ini sudah tentunya dikenali sebagai zaman batu pertengahan. Maksudnya zaman ini berada di pertengahan lah, di tengah-tengah. Di mana orang kata zaman ketika itu orang kata secara tidak langsung memperlihatkan bagaimana cara hidup yang semakin berkembang. Waktu dulu orang kata kita nak teruskan kelangsungan kehidupan sangat sukar. Tapi pada era zaman Mesolitik ni dah mula ada perubahan. Dah mula orang kata memperlihatkan cara hidup manusia ketika itu ada perubahan. Ada orang kata corak semakin berkembang. Kemudian kita tengok cuaca zaman itu tidak terlalu sejuk lah. Memang ada yang beranggapan yang menyatakan bahawa cikgu kalau ketika zaman Mesolitik ada yang menyatakan bahawa betul ke ketika era tersebut sejuk? Tak. Sebenarnya cuaca pada zaman tersebut tidak terlalu sejuk sebenarnya. Di mana manusia pada zaman ini sememangnya orang kata bukan saja selain memburu binatang, tetapi juga mereka juga orang kata telah melakukan aktiviti menangkap ikan. Contohnya sebagai sumber makanan mereka lah. Aktiviti pelaksanaan aktiviti menangkap ikan ni sudah tentunya diorang perlu lakukan sebab diorang nak, of course lah, kita sebagai manusia pun kita perlukan makanan. Tempat keperluan yang wajib yang perlu kita ada iaitu tempat tinggal. Tempat tinggal, kemudian makanan. Makanan sangat penting. Sebab apa makanan penting? Sebab kita nak teruskan hidup. Kalau tak ada makanan, kita tak boleh hidup. Ketika era zaman Mesolitik ni, orang kata diorang nak makan pun, orang kata diorang menggunakan, kalau diorang nak makan, diorang kena tangkap ikan. Di mana orang kata zaman Mesolitik sudah tentunya diorang ni berada di, orang kata berdekatan dengan sungai lah. Supaya pelaksanaan aktiviti menangkap ikan tu boleh diperbaharui lah. Dan di mana tangkapan ikan ni menjadikan sebagai salah satu sumber makanan mereka. Kemudian kita berakhir pula kepada zaman Mesolitik, kita pergi pula kepada zaman Neolitik. Di mana ianya sememangnya dikenali sebagai zaman batu baru. Paleolitik zaman batu lama, Mesolitik zaman pertengahan, dan maka orang kata bercorak, orang kata ada perubahan corak perubahan ketika era zaman Neolitik, di mana ianya sudah sememangnya dah semakin majulah, di mana ianya dikenali sebagai zaman batu baru. Di mana ketika era zaman ini sememangnya telah menunjukkan tahap perkembangan teknologi serta corak kehidupan yang lebih baik. Waktu dulu kita tengok of course lah nak melakukan nak
nak dapatkan sumber makanan pun susah. Okey, diorang terpaksa kena menggunakan teknologi batu ringkas nak meneruskan kelangsungan kehidupan. Kemudian beralih kepada zaman Mesolitik, semakin dah orang kata ada perubahan, diorang menggunakan orang kata alatan sebagai orang kata tanggapan memburu untuk menangkap ikan. Dan orang kata zaman Neolitik ini di mana orang kata perubahan sangat lebih baiklah, telah menunjukkan tahap perkembangan teknologi serta corak kehidupan yang lebih baik. Okey, maksudnya of course lah, okey, dari segi kehidupan pada era zaman Neolitik ini, manusia ketika era zaman tersebut kita tengok dah semakin ada perubahan lah, okey, nak dibandingkan pada era zaman Mesolitik maupun zaman Paleolitik. Kemudian ketika era zaman Neolitik ini, sudah tentunya orang kata manusia ketika itu telah melaksanakan orang kata mengamalkan aktiviti bercucuk tanam, okay, untuk nak teruskan kehidupan, di mana diorang hasil aktiviti bercucuk tanam ni, diorang boleh apa? Diorang boleh dapat sumber pendapatan lah, okay, untuk berikan kepada anak bini lah. Kemudian yang kedua, diorang boleh membuat tembikar dan juga menternak binatang. Okay. Setakat ini berdasarkan penerangan saya, adakah awak faham ataupun tidak? Faham. Yes, faham. Alhamdulillah. Okey, ada apa-apa persoalan tak yang nak ditanya? Ada apa-apa persoalan tak yang nak tanya setakat ini? Tak ada. Tak ada. Okey, alhamdulillah. Okey. Kita teruskan lagi tanpa melengahkan masa. Alright, okay, tadi kita dah tengok pada era zaman batu. Okay, zaman batu di mana saya dah terangkan, okay, pada era zaman Paleolitik apa yang terjadi, iaitu zaman permulaan, okay, zaman batu lama. Kemudian kita dah tengok orang kata zaman pertengahan, iaitu zaman Mesolitik. Dan orang kata kita juga dah tengok kepada era zaman Neolitik. Sekarang kita beralih pula kepada zaman logam. Okey, zaman logam sememangnya merujuk kepada penggunaan teknologi yang orang kata berupa gangsa dan besi lah. Okay, logam ni of course lah yang terdiri daripada gangsa maupun besi. Okey, ketika era zaman prasejarah, kita tak dinafikan bahawa pada era zaman logam ini manusia melakukan inovasi logam, besi dan gangsa dalam peralatan mereka. Maksudnya dekat sini setiap pelaksanaan aktiviti yang dilaksanakan, diorang menginovasikan. Maksud inovasi ni maksudnya perubahan lah. Okey, contohnya, sekarang ni dekat tangan saya ni, saya sedang pegang apa ni? Saya sedang pegang apa ni, kelas? Handset. Handset, handphone, okey. Okey, kita tengok perubahan handset ni, okey, kalau tengok pada era zaman teknologi serba canggih ni, ada handset yang lebih kecil daripada ini, maksudnya ataupun handset yang lebih canggih daripada telefon bimbit saya punya ni. Okey, maksudnya orang kata peredaran teknologi pada era zaman sekarang ni serba canggih lah. Okey, sekarang ni yang paling latest orang dah pakai iPhone lah kan. Yang mana orang kata iPhone paling yang keluaran terbaru iaitu iPhone 15. Okey, iPhone 15 tu yang paling mahal lah. Okey, itu maksudnya perubahan teknologi, perubahan inovasi yang dari segi aspek telefon bimbit lah. Okey, kalau kita tengok inovasi selain daripada alat yang saya dah tunjuk ni, komputer riba. Okay, komputer riba dulu kita ada komputer, okay, komputer sebelum adanya laptop, adanya komputer dulu kan, komputer yang macam orang kata zaman dululah. Okay, saya tunjukkan sikit, kita akan tengok secara sama-sama. Okay, ini komputer, contoh komputer zaman dulu. Okay, zaman dulu dan sekarang. Sekejap. Saya stop sharing. Saya share screen. Window. Okey. Boleh nampak tak kelas? Boleh.
Okey, cuba tengok. Okey, sebelum wujudnya laptop, sebelum wujudnya laptop adanya komputer ni dulu, zaman-zaman ayah kita, zaman-zaman mak kita dulu pun orang kata tanyalah dia orang, Dia orang ni orang kata ada tak masih guna tak orang kata komputer yang sebegini? Masih ada lagi tak? Dulu sebelum adanya komputer Weaver, di mana komputer inilah yang sering digunakan untuk nak melaksanakan tugas-tugas kerja pejabat lah, kerja-kerja kerani dan sebagainya, termasuklah kerja seorang cikgu. Kerja Adif ni describe, dan orang kata daripada perubahan corak tersebutlah orang kata kita tengok orang kata secara tidak langsung maka orang kata inovasi yang dihasilkan sehinggalah orang kata terhasilnya laptop. Bila dah ada laptop, sekarang ni orang jarang nak guna laptop dah. Sekarang ni orang guna apa? Orang guna tablet. Orang guna tablet, orang guna iPad. Sebab apa dia orang guna sekarang ni orang kata senang nak menggunakan iPad dengan tablet ni? Sebab dia orang boleh bawa ke mana-mana saja. Yes, betul. Laptop pun boleh bawa ke mana-mana. Nak dibandingkan dengan komputer zaman dulu. Tapi awak kena ingat, tablet dan orang kata iPad ni dia lebih ringan. Mudah orang kata kalau beg sekolah yang kita guna, yang kita masukkan barang tu, di mana orang kata tablet pun boleh masuk. At least kurang-kurangnya boleh boleh menjimatkan ruang lah dibandingkan dengan laptop. Sebab kadang-kadang laptop ni orang kata bersaiz besar kan. So saya lebih prefer lah kalau macam tu, saya ni saya lebih prefer menggunakan iPad, iPad dan juga tablet lah. Sama juga pada era zaman logam ni, kita tengok berbalik pada fokus kita utama, di mana ketika itu tak dinafikan pada era zaman logam ni, semua peralatan yang telah digunakan oleh manusia ketika itu telah menginovasikan alatan mereka. Di mana manusia sememangnya orang kata telah mula melakukan aktiviti pelayaran. Di mana ketika itu juga manusia juga telah menjalankan aktiviti pertukaran barangan dan peralatan yang berasaskan gangsa yang dapat dikesan bertaburan di rantau Asia Tenggara. Di mana ketika era zaman logam ni orang kata dah tak dinafikan bahawa orang kata manusia ketika itu dah mula bertukar barang lah. Bertukar barang untuk di mana bertukar barang ni maksudnya apa? Bertukar barang maksudnya diorang mahukan barang apa yang diorang mahukan. Jadi diorang hanya ada zaman alatan logam, alatan logam dan besi. So orang kata diorang nak mencari alatan, orang kata barang-barang yang diperlukan supaya orang kata ada berlakunya pertukaran barangan tersebut. Contohnya macam situasi sekarang lah. Contoh macam saya nak tukar barang komputer dengan tablet dengan kawan saya. Di mana kawan saya nak bagi saya tablet, saya bagi kat kawan saya tu orang kata komputer lah, komputer Weaver. So kat situ dah berlakunya orang kata proses pertukaran barangan lah. Kemudian kita tengok peralatan besi, alatan yang ketika zaman logam ni sudah tentunya seperti contohnya seperti kapak, tulang mawas, beliung dan mata lembing yang merupakan antara jenis peralatan besi yang digunakan oleh manusia ketika ini untuk tujuan apa? Untuk tujuan memburu. Kemudian orang kata selain orang kata tujuan memburu, dia orang menggunakan alatan ini sebagai alatan bertani lah, dari aspek pertanian serta menjalankan aktiviti harian mereka. Dia orang hanya alatan logam ni dia orang hanya menggunakan untuk ketika memburu sahaja. Dan juga dari segi aspek pertanian pun dia orang menggunakan alatan tersebutlah. Itu zaman logam. Right, berdasarkan slide yang saya tunjuk di paparan skrin ni, adakah awak faham ataupun tidak setakat ini? Faham. Ada apa-apa persoalan yang nak diajukan setakat ini? Kalau tak ada, saya boleh teruskan. Bolehkah saya teruskan? Boleh. Okey, alhamdulillah. Okey, kita tengok. Okey, sebelum saya teruskan, jadi, berdasarkan diwangan skrin yang saya dah tunjuk ni,
Okey, ada satu soalan yang saya mahu awak jawab. Okey, soalan dia, okey, dengar betul-betul. Okey, cuba okey, saya bagi tempoh lah. Okey. Okey, soalan dia berbunyi, manusia zaman prasejarah berkeupayaan meneruskan kelangsungan hidup mereka. Bersetujukah anda? Berikan pandangan anda. Saya nak awak berikan sekurang-kurangnya dua atau satu jawapan untuk soalan tersebut. Saya bagi tempoh dalam 3 minit cukup. Ke nak ada tambahan masa? Kelas? Dia Cukup. perlukan tambahan masa. Cukup. Apa dia? Masa. Tambahan masa. Awak nak berapa minit? 5. 1 minit. 5. Okey, 5 minit Okey, saya bagi masa daripada sekarang jawab soalan yang saya share screen tersebut. Okey, soalan dia mudah je. Manusia zaman prasejarah berkeupayaan meneruskan kelangsungan hidup mereka. Adakah awak bersetuju dengan pernyataan tersebut? Berikan pandangan pandangan awak lah. Okey. Okey, saya bagi dalam masa 5 minit daripada sekarang. Semua kena jawab. Semua kena tulis jawapan di dalam kertas masing-masing. Okey. Soalan boleh dapat ke? Manusia zaman prasejarah berkeupayaan meneruskan kelangsungan hidup mereka. Ya. Pada pendapat saya, manusia zaman prasejarah mampu meneruskan kelangsungan hidup mereka dengan ya, saya betul. Ya, sebab tu seperti yang kita sedang ini hari ini kita dapat tahu yang mereka menggunakan banyak seperti memburu, tudung, bertani apa semua. Lepas tu diorang pun Aish, tak boleh. Pastikan jawapan masing-masing tak sama Okey. Jangan ni. Salah tak apa. Janji kita belajar. Okey, soalan dia mudah je. Manusia zaman prasejarah berkeupayaan meneruskan kelangsungan hidup mereka. Maksudnya, adakah diorang ni boleh hidup ketika era zaman prasejarah ni? Okey. Okey, apa pendapat awak? Adakah awak bersetuju dengan pernyataan tersebut? Okey, 9-4 minit kita akan stop. Okey, 9-4 minit. Okey, saya akan pilih secara lawak lah. Hanya 3 orang lah. Okey, saya nak dengar jawapan daripada awak.
Lagi 2 minit lagi. Ya, ada 1 minit lagi. Alright. Jam dah menunjukkan 9:04 minit. Okey. Ada siapa-siapa yang dah siap? Okey, hanya 1 atau 2 jawapan saja. Okey, yang awak boleh tulis. Kalau awak boleh, kalau hanya awak tulis satu je lah. Okey, ada siapa-siapa yang nak volunteer tak? Miza boleh, Miza? Miza, boleh ke? Boleh je. Okey, alhamdulillah. Okey, macam ni lah. Okey, silakan Miza. Okey. Apa jawapan awak? Adakah awak bersetuju atau tak bersetuju dengan pernyataan tersebut? Ya, saya bersetuju. Okey, sebab apa awak bersetuju? Sebab mereka telah mempunyai alatan untuk mempertahankan diri dan juga mereka mempunyai sumber makanan yang mencukupi. Okey. Di mana kalau macam zaman batu kita tak dinafikan, okey, pada era permulaan zaman Paleolitik tu alatan tak ada lagi masa tu. Okey. Jadi orang kata di mana orang kata telah bermulanya era orang kata corak perubahan ketika era zaman Mesolitik dan juga Neolitik lah, okey, ketika itulah. Okey. Jadi tak dinafikan ada perubahan dan ada alatan yang digunakan dan membolehkan diorang ni orang kata meneruskan kelangsungan kehidupan. Okey, betul lah. Okey, terima kasih Miza. Okey, tepuk tangan kepada Miza. Okey, Akif, boleh Akif? Boleh. Alright, okey, good Akif. Adakah awak pada pandangan saya mereka boleh apa cikgu? Adakah awak bersetuju dengan pernyataan soalan tersebut? Manusia zaman prasejarah berkeupayaan meneruskan kelangsungan hidup mereka. Adakah awak bersetuju atau tak bersetuju? Saya bersetuju. Bersetuju. Okey, sebab apa awak bersetuju? Saya bersetuju kerana mereka boleh meneruskan kelangsungan hidup. Kerana mereka bijak menyesuaikan diri. Okey, betul. Okey. Di mana diorang ni bijak orang kata menyesuaikan dirilah. Okey, kalau kita tengok tak dinafikan zaman orang kata Paleolitik ni zaman tak ada apa-apa lagi. Okey, jadi orang kata sebab manusia yang hidup ketika itu tak nak dia orang kena orang kata sesuaikan hidup mereka ni ketika zaman tersebut. Macam mana dia orang nak teruskan kehidupan, macam itulah orang kata dia orang kena perlu sesuaikan dengan kehidupan yang dia orang jalani sekarang lah. Okey, sehinggalah orang kata zaman batu ni kita tengok orang kata ada corak perubahan daripada bermula pada zaman Mesolitik, zaman pertengahan dan diakhiri zaman Neolitik. Okey, zaman Neolitik ni zaman dah orang kata dah canggih dah. Okey, di mana alatan pun dah ada, dah telah sedia ada pun. Okey, jadi tak dinafikan ketika itu. Okey, jadi okey, betul lah. Okey, tepuk tangan kepada ni. Siapa tadi? Saya lupa dah lah. Okey, Akif. Okey. Terima kasih Akif.
Okay, last. Nafal atau Hadif? Siapa nak ni? Alia boleh ke Alia? Ya, saya. Okey. Boleh ke Alia? Boleh ke? Boleh. Boleh. Okey, alright. Okey. Berdasarkan pernyataan soalan tersebut, adakah awak bersetuju ataupun tak bersetuju dengan pernyataan soalan yang berbunyi manusia zaman prasejarah berkeupayaan meneruskan kelangsungan hidup mereka. Maksudnya diorang ni boleh hidup tak pada era zaman tersebut? Pada era zaman prasejarah ni diorang boleh hidup ke tak boleh hidup? Okey. Adakah awak bersetuju ataupun tak bersetuju? Pada pandangan saya bersetuju kerana mereka berkeupayaan untuk membuat alatan batu dan logam untuk memburu dan mengutip hasil hutan. Okey. Serta untuk manusia juga berkeupayaan untuk membina tempat kediaman untuk meneruskan kehidupan. Okey, betul lah. Okey. Terima kasih Alia. Okey, tepuk tangan kepada Alia. Okey, semua jawapan yang diberikan oleh anak-anak Hantar Sains Mara ni semuanya bagus-bagus, hebat-hebat. Okey, alhamdulillah. Okey, baik, kita teruskan lagi. Okey, sekarang ni kita akan tengok lokasi zaman prasejarah. Okey, di dunia. Okey, sekarang ni kita memfokuskan kepada di dunia dahulu. Okey, di mana kita akan tengok taburan zaman prasejarah ni berada di mana. Okey. Lokasi zaman prasejarah di dunia, di mana zaman prasejarah ini sememangnya telah berlaku di seluruh dunia, iaitu kewujudan lokasi prasejarah ini sememangnya telah diketahui melalui satu penemuan tinggalan manusia sama ada dari segi artifak maupun ekofak. Okey, di mana ketika lokasi zaman prasejarah ini wujud di dua kawasan, iaitu dari kawasan yang terdedah seperti di lembah sungai yang memfokus kepada kawasan penetapan orang kata tempat kediaman lah, tempat tinggal zaman prasejarah yang sememangnya berada di lembah sungai serta kawasan tertutup seperti di dalam gua. Okey, lokasi zaman prasejarah juga boleh ditentukan sama ada ianya wujud di darat ataupun di dalam air lah. Okey, di mana orang kata fungsi lokasi ini sememangnya terbahagi kepada beberapa aspek. Okey, aspek yang pertama dari segi tapak pertempatan, okey, kita akan tengok kepada lokasi pertempatan tersebut. Kemudian dari segi aspek perkuburan, kemudian dari segi aspek bandar, kawasan bandar, kemudian kawasan pemburuan serta yang terakhir pembuatan alatan batu. Okey, baik. Jadi kita akan tengok secara tidak langsung lah. Okay, berikut merupakan taburan, taburan zaman prasejarah di seluruh dunia. Okay, di mana kita tengok tak dinafikan. Okay, di Perancis telah berlakunya, telah wujud pada era zaman prasejarah yang telah berlaku di Gua Chauvet, Chauvet di negara Perancis. Di mana gua tersebut sememangnya telah mula bertapak ketika era zaman prasejarah di Perancis yang telah diduduki oleh manusia silih berganti, di mana telah bermulanya pada zaman pada tahun 30,000 hingga 27 sebelum Masihi. Kalau kita tengok lukisan di dalam gua tersebut pun orang kata sememangnya telah membuktikan lagi secara jelas di mana keterlibatan masyarakat ketika era zaman tersebut dalam aktiviti memburu binatang. Itu orang kata di Perancis. Kemudian kita beralih kepada di Sepanyol.
Okey, di Sepanyol pula ya, zaman prasejarah yang telah wujud di mana ianya bermula di Altamira. Okey, Altamira di Sepanyol lah. Okey, di mana bukti sememangnya of course lah yang dari segi lukisan yang telah ditemukan di dalam gua Altamira yang menunjukkan sememangnya ianya kewujudan manusia zaman Mesolitik. Okey, zaman Mesolitik ini bermula pada ketika era zaman Altamira lagi di negara Sepanyol. Okey, yang mana orang kata mereka ini telah bermula pada era bermulanya pada sekitar 35,000 hingga sebelum 11,000 sebelum Masihi. Kemudian kita tengok beralih pula di negara Turki. Okey, Çatalhöyük. Okey, Çatalhöyük yang sememangnya ianya telah diduduki oleh manusia oleh manusia ketika itu di antara 7,100 hingga 600 sebelum Masihi. Aktiviti utama sememangnya termasuklah dari aspek pertanian, okay, hanya berfokuskan dari segi penanaman barley dan juga gandum. Okay. Ketika itu hanya aktiviti penanaman yang diusahakan hanyalah orang kata seperti barley dan juga gandum lah. Hanya barley dan juga gandum saja ketika era zaman Çatalhöyük di Turki. Okay. Kemudian kita tengok balik, kata di Turki ada dua zaman yang wujud ketika itu. Satu di Çatalhöyük, satu lagi di Göbekli. Okay, Göbekli di Turki lah, di mana tapak ini sememangnya telah diduduki oleh manusia pada 12,000 sebelum Masihi, serta ahli arkeologi ini telah memberi pandangan bahawa binaan ketika zaman Göbekli ni merupakan antara salah satu tapak yang sememangnya ada berkaitan dengan upacara ritual yang dilaksanakan ketika itu. Okey, kemudian kita tengok beralih kepada Shah Ayasofya, okey, di negara Iran lah. Okey, kejap saya rasa macam ada yang tengah request tu, tak ada. Okey, kita teruskan lagi, di mana orang kata kita akan tengok di negara Iran. Okey, di mana iaitu di Shah Ayasofya, di mana ketika itu sememanglah membuktikan bahawa ianya telah berusia di antara 3,200 hingga 1,800 sebelum Masihi. Bukti yang boleh kita wujudkan ketika itu, di mana pembuktian ini sememangnya melalui daripada tapak yang menunjukkan kehidupan masyarakat yang lebih tersusun. Okay, dengan kawasan dari segi perumahan, kawasan perkuburan serta kawasan pembuatan barangan harian. Okey, kemudian kita tengok pula di negara China pula, di mana zaman prasejarah ini dikatakan wujud ketika di tempat tersebut yang dikenali sebagai Zhou Caodian, di mana tapak ini telah berusia antara 18,000 hingga 11,000 sebelum Masihi, yang sememangnya ditemukan rangka manusia yang dinamakan sebagai Peking Man. Okey, ketika inilah orang kata telah muncul wujud sebuah orang kata tempat yang dinamakan sebagai Peking Man. Kemudian kita tengok pula beralih kepada di negara India, iaitu di Bhimbetka, India, yang dikatakan tapak ini antara salah satu tapak prasejarah lah. Okay, di mana orang kata bahagian tengah India ni sememangnya telah bermula pada yang di mana usia ketika itu pada 30,000 sebelum Masihi, di mana bukti tapak ini sememangnya telah menunjukkan kehidupan manusia prasejarah di India telah bermula. Okey, kemudian berakhir pula di Britain, di Stonehenge, di mana ianya telah dibina pada era 3,700 hingga 1,600 sebelum Masihi. Di mana binaan ini sememangnya dikaitkan dengan upacara ritual dan juga tempat yang mengkaji bintang. Okey, itu orang kata taburan lokasi zaman prasejarah lah. Okey, di mana kita ada di negara hanya Turki hanya ada dua, hanya ada dua sahaja tempat yang wujudnya zaman prasejarah, iaitu yang pertama di Çatalhöyük serta di Göbekli Turki. Okey, ada dua zaman ketika era zaman prasejarah ni di Turki. Okey, yang selebihnya semuanya satu-satulah. Okey, di Perancis, di Sepanyol, di Iran, China, India serta yang terakhir iaitu di
Britain. Alright. Kemudian kita tengok pula pada kedudukan. Tadi kita dah tengok kepada lokasi di dunia. Okey, satu dunia. Sekarang ni di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara ni hanya memfokuskan kepada negara-negara Asia saja, iaitu seperti Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina, Vietnam, dan juga Myanmar. Myanmar ataupun kalau dalam orang kata istilah dari segi konsep Myanmar ni, kalau orang sebut Burma, Burma tu adalah negara Myanmar lah. Okey. Jadi orang kata lokasi zaman prasejarah, jangan confuse di Asia Tenggara dengan zaman di dunia ni. Lokasi zaman prasejarah di Asia Tenggara hanya melibatkan negara-negara Asia saja. Kalau di dunia, seluruh dunia terlibat seperti tadi kita dah tengok di Perancis pun ada, Sepanyol, Turki, Iran, China, dan juga di mana lagi? Yang terakhir di Britain, Britain serta di India lah, saya rasa macam ada orang masuk lah sekejap. Betul, mustaqim. Alright, kita teruskan lagi. Tadi kita dah tengok daripada di dunia. Sekarang kita memfokuskan kepada lokasi di Asia Tenggara. Pelbagai lokasi zaman prasejarah ini sememangnya telah ditemukan di Asia Tenggara lah, terutama di negara Thailand, Malaysia, Indonesia dan sebagainya, mana dikatakan tinggalan manusia yang ditemukan di lokasi-lokasi ini telah menunjukkan keupayaan manusia ketika itu menjalani kehidupan seharian mereka. Namun ketika itu orang kata telah ditemukan di mana ianya membuktikan ketinggian pencapaian mereka setanding dengan manusia pada zaman prasejarah di kawasan yang lain lah. Kita akan tengok kepada lokasi yang pertama, iaitu di Banchan, Banchan, Thailand. Banchan adalah negara Thailand lah. Di mana lokasi ini sememangnya kita tengok tapak zaman Neolitik bermula. Di mana ada juga zaman logam lah. Di mana ianya berusia di antara 3,600 hingga 500 sebelum Masihi. Manusia di Banchan ini sememangnya telah mula melaksanakan aktiviti pertanian, serta kalau kita tengok gambar tersebut, of course lah kita dah tahu ianya telah melaksanakan aktiviti berasaskan tembikar. Tembikar tekstil pun ketika itu pun telah dilaksanakan, termasuk juga dengan logam. Serta orang katakan selain daripada aktiviti pembuatan logam, tekstil dan juga tembikar, ketika zaman prasejarah ketika terutama yang memfokuskan kepada lokasi Banchan Thailand ni juga melaksanakan aktiviti menternak binatang. Alright. Kemudian of course lah kita akan berbalik kepada negara kita, iaitu negara Malaysia, di mana Malaysia juga ada zaman prasejarah yang terdapat di Malaysia, iaitu di Lenggong, di Lenggong Perak, di mana lokasi ini sememangnya merupakan antara tapak zaman prasejarah yang paling penting lah di seluruh rantau Asia Tenggara ini, yang menunjukkan bahawa kehidupan manusia merentas zaman Paleolitik, iaitu Hobbin atau dikenali sebagai zaman Hobbin dan juga zaman Neolitik, di mana rangka Perak Man yang ketika itu telah dijumpai oleh sekumpulan arkeologi daripada University Sains Malaysia USM kampus Induk. USM kampus Induk ada bidang arkeologi. So orang kata pengkaji penyelidik daripada universiti tersebut telah menemukan lokasi tersebut dan telah menunjukkan bahawa, telah membuktikan lagi bahawa kehidupan manusia ketika era zaman tersebut yang wujud di negara Malaysia, di Malaysia lah, di negara kita. Kemudian kita tengok kepada di Gua Liang Bua. Gua Liang Bua ni
sememangnya ianya adalah antara salah satu lokasi yang paling terpenting kerana penemuan fosil dan juga sisa tulang yang semakin berusia lah, okay, yang terdiri daripada 94,000 hingga 12,000 sebelum Masihi, yang sememangnya telah dinamakan sebagai Flores Man atau dikenali sebagai Homo floresiensis. Okay, tapak ini juga menunjukkan kehidupan manusia ketika sejak zaman Paleolitik hinggalah zaman logam. Okay, kemudian kita tengok pula pada zaman Gua Tabun, di negara Filipina, di mana lokasi ini merupakan taman tapak antara salah satu tapak prasejarah yang paling penting di negara Filipina yang telah dianggarkan telah berusia pada 47,000 sebelum Masihi, dan juga tinggalan manusia yang berusia antara 22,000 hingga 24,000 lah, yang telah ditemui ketika zaman prasejarah di Gua Tambun, Filipina. Okey, kemudian kita tengok kepada era zaman prasejarah di Sa Huyun di Vietnam, di mana lokasi ini sememangnya merujuk kepada zaman besi yang telah orang kata ada pada ketika itu, di mana zaman tersebut antara zaman yang paling menonjol di Asia Tenggara, yang ketika itu berusia di antara 1000 sebelum Masihi hingga 200 Masihi. Aktiviti utama ialah daripada segi pembuatan tembikar. Okay, kemudian yang terakhir lokasi zaman pada era zaman di Asia Tenggara ini iaitu terdiri daripada Gua Padah In di Myanmar lah. Okay, di mana lokasi ini antara salah satu tempat tinggal manusia zaman prasejarah yang bermula pada 13,000 hingga 11,000 sebelum Masihi. Okey, ini hanya memfokuskan kepada di negara-negara Asia sahaja, okey. Berbanding yang tadi awak dah tengok di Perancis tu, Perancis, Sepanyol, di Turki, China, Iran dan juga Britain, itu di seluruh dunia. Okey, sekarang kita memfokuskan kepada di Asia Tenggara sahaja. Jangan kelirulah, okey. Okey, setakat ni ada apa-apa persoalan yang nak ditanya? Tak ada. Tak ada. Okey, berdasarkan penerangan saya untuk taburan dua lokasi tersebut di dunia maupun di Asia Tenggara, adakah awak faham ataupun tidak? Faham. Okey, alhamdulillah. Okey. Kalau awak faham, okey. Kita akan main satu quiz. Okey, saya akan bagi link sekejap. Saya akan stop sharing dulu. Okey. Dekat dalam komputer awak ada chatbox tak? Macam mana? Tak ada. Okey, macam mana saya nak bagi link ni? Link quiz. WhatsApp. Cikgu, quiz boleh bagi kat WhatsApp. Sekejap, sabar sekejap. Sekejap. Okey, sekejap. Okey, saya hantar link dekat WhatsApp. Okey, sekejap. Saya tengah muka. Okey. Saya hantar link. Okey. Okey, boleh tengok dekat WhatsApp. Okey. Cuba masuk tekan link tersebut. Isikan nama penuh. Ada 10 soalan sahaja. Isikan nama penuh awak. Okey. Okey, Nafa dah masuk. Kiha dah masuk. Amirah Huda dah masuk.
Lagi. Okey. Okey. Ya, cikgu. Akil Nokman dah masuk. Mustaqim dah masuk. Saya share screen lah. Oh, menarik kan? Okey. Okey, boleh nampak tak yang saya share screen ni? Boleh. Boleh, okey. Boleh. Sekarang ni yang dah masuk Alia, okey, Alia Idina, Mustaqim, Akil, Naufal, Fakihah, Amira, Hijazi, Mirza, lagi? Okey, sekejap. Okey. Okey, lagi? Hijazi, Mirza, Akif, Akil Numan dah masuk. Okey, Nafa dah masuk. Okey, Mirza, okey, Alia dah masuk. Okey, Mirza dah masuk. Kita ada 12, 12 bawa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lagi 9. 12 tolak 9 berapa? Akif? Akif? Apa cikgu? 12 tolak 9 berapa? Tinggal lagi berapa? 3. 3 lagi. Okey. Siapa lagi yang tak masuk ni? Okey. Adif. Adif dah masuk, Adif? Adif tak masuk lagi kan? Adif? Adif? Are you okay? Adif tak masuk lagi. Lepas tu siapa lagi yang Cikgu. awak kenal? Saya masuk guna kod quiz je boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Okey, kita tunggu kawan awak yang lain . Siapa lagi dekat sini yang awak nampak? Yang awak nampak yang tak masuk lagi? Okey, Haziq. Haziq dah masuk, lagi 2. Kasih dengan Hadif. Okey, Kasih dengan Hadif. Okey, Kasih. Okey, Kasih dah masuk. Okey, seorang lagi. Hadif. Tinggal Hadif seorang, seorang saja lagi. Kita tunggu Hadif seorang. Cikgu nak tengok dia punya kod cikgu. Kod dia kan ni. Kod dia 591980. 591980. Okey, dapat ke Hadif? Comel lah. Macam emoji aja. Dah cikgu. Dah? Okey. Hadif, okey. Okey, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, okey, anda boleh mula jawab sekarang. Ada 10 soalan je. Okey. Okey, baik. Cuba jawab. Okey. Nampaknya Akif Nokman mengungguli carta nombor 1. Diikuti Akif. Kemudian diikuti tempat ketiga Mustaqim. Alia, okey. Amira dah mengungguli carta. Mustaqim naik tangga nombor 1. Okey, tahniah Akif. Nanti cuti sekolah saya rasa macam saya nak bagi hadiah lah.
Okey, Angkif sekarang ni berada tempat pertama. Okey, Kasim melonjak naik. Diikuti dengan Amira berada tempat ketiga. Okey. Fokus. Jangan terburu-buru jawab soalan. Baca berulang kali dan cuba fahamkan. Akif mengungguli tempat pertama Akif. Okey, sekarang ni Akil Nockman naik 2 anak tangga, berada tempat kedua. Amira berada tempat ketiga tempat kedua. Okey, sama dengan Akil. Oh, tempat kedua ni sengit lah. Ada 3 orang dah. Okey, Amira naik kedudukan tempat kedua. Akif, baca soalan betul-betul Akif, jangan gopoh. Okey. Jangan gopoh. Baca dan juga faham betul-betul. Kasim melonjak naik tempat kedua. Amira mengungguli catat tempat pertama dan mengambil tempat Akif. Kasih tempat pertama. Sama kedudukan dengan Amira. Akif berada tempat kedua. Kasih melonjak naik tempat pertama. Oh, sengit Amira ni. Amira dengan Kasih ni sengit lah. Okay, fokus. Ais, Hadif. Okay, Akif berada tempat kedua. Sekarang ni dah nampak Akif, Amira dengan Kasih dah habis. Kita tunggu yang lain. Okay, Alia sedang mengejar Mustaqim di hadapan. Okay, Mustaqim dah habis soalan, Mirza dah habis. Ais, Hadif okey ke? Okay, Ais makin mula nak mengejar. Nafas slow baca soalan, dah fahamkan. Wow, sungguh tak ku sangka Mustaqim dengan Hijazi semakin merebut tempat. Right, alhamdulillah. Wow, Naufal melonjak terus berada kedudukan tempat ketiga. Amazing. Good job Naufal. Terbaik. Ais, tak apa, slow-slow. Naufal dengan Ais, slow-slow. Yang lain boleh ni. Haziq, slow-slow Haziq. Baca soalan slow-slow. Dan cuba fahamkan. Jangan terkupuh-kupuh lawan. Jangan terkupuh-kupuh jawab soalan. I know you can do Haziq. Okay. Adif, slow-slow. Okay, saya akan tunjuk show top 5. Okay, yang kali ni lah. Sekarang ni berada tempat pertama, kedudukan pertama iaitu Amira. Okay, tempat kedua Akif. Okay, tak ku duga. Naufal tempat ketiga. Tempat keempat. Wah, terbaiklah Naufal daripada tempat ketiga melonjak naik ke tempat pertama. Oh, baik. Okey, Naufal dah habis. Nampaknya Naufal dah habis. Kita tinggal lagi Haziq. Haziq. Slow-slow Haziq. Tak apa. It's okay. I know you can do.
Okey, kita tunggu Haziq, giliran Haziq untuk habiskan soalan. Haziq, you can do Haziq. Go, go, go. Haziq, Haziq. Okey, kita support ni Haziq, kita bagi semangat ke Haziq. Slow Haziq. I know you can do. Kau dah habis belum? Haziq. Sekarang ni saya nampak macam Haziq tak habis lagi soalan ni. Tak habis lagi soalan. Haziq okey ke? Haziq. Haziq okey ke? Alright, alhamdulillah Haziq ada perubahan. Okey. Haziq melonjak naik satu anak tangga. Go Haziq, Haziq. Go Haziq. All the best, buat yang terbaik. I know you can do. Sikit lagi Haziq, sikit lagi. Okay, good job Haziq. Haziq berada tempat ke-6. Tahniah Haziq. Okay, lonjak satu anak tangga. Sikit lagi Haziq. Wow, daripada kedudukan ke-5 berada di tempat ke-2. Tak sangka. Right, kita tengok. Okay, kita tengok tempat pertama. Siapa? Tempat ketiga Amira, tempat kedua Haziq, tempat pertama Naufal. Okay, tahniah. Berikan tepukan kepada ni. Alhamdulillah. Okay. Right. Jadi, okay, kita akan jumpa untuk kelas esok. Esok jangan lupa kelas macam biasa pukul 8. Ada apa-apa persoalan tak setakat ni yang nak ditanya? Tak ada. Tak ada. Okay. Okay. Yang lain boleh buka kamera sebelum kita berakhirnya kelas. Buka. Okay. Permintaan Akif. Okay. Nampak je. Baru buka. Okay. Bila lagi kita nak selfie ramai-ramai dalam kelas. Pokok lah nanti suatu hari nanti mana nak tahu saya dapat tukar di Mata Anda Sains Mawar ATM berapa ke. Pokok nanti awak boleh jumpa saya kat sekolah. Okey, Nafal, kenapa Nafal? Nafal dengan Kasih kenapa? Angkat tangan tu kenapa? Nafal pakai songkok dulu baru buka. Okey. Tak tu. Cikgu boleh tak? Kasih. Pakai topi ke. Ya, kita tunggu ni. Okey, sebelum berakhirnya kelas, okey, ada dekat hadapan awak ada kertas kosong tak? Ada. Ada, okey.
Saya nak awak tulis feedback maklum balas. Okey, maklum balas dekat dalam kertas awak tulislah besar-besar sikit supaya boleh saya boleh nampak. Awak tulis, okey, adakah kelas hari ni seronok ke tak seronok? Saya nak tengok ni. Kalau seronok awak tulis saya seronok belajar dengan Cikgu Midi hari ni. Okey, saya bagi masa Kalau tak seronok tulis tak seronok jangan bodek saya tak suka orang bodek. Okey, jujur. Okey, hidup ni kita kena jujur. Okay, saya nak tengok respon masing-masing. Terima kasih. Boleh buka kamera. Naufal. Kami sedang menunggu. Okay, terima kasih dah buka. Tinggal Naufal saja. Akil, Fakihah. Fakihah, Adif, Haziq, Alia. Okay, sambil-sambil tu awak tulis tu, kita boleh buka kamera. Fakihah. Apa benda aku pegang tu? Okey. Boleh snap gambar ni. Saya tak nampak lah Akif. Tak jelas. Okey, saya seronok belajar dengan Cikgu Midi. Okey. Alhamdulillah. Okey. Masing-masing angkat kertas yang awak tulis. Adif, Haziq. Sekejap kita tunggu Haziq dengan ni. Haziq dengan Hadif. Dengan Naufal. Okey. Alright. Okey. Akil. Tunjuk awak punya ni. Alright, good. 1, 2. Akil, tunjuklah. Okey, 1, 2. Kejap. Okey, boleh. Okey. Kosong. Okey, boleh dah ni. Okey. 1, 2, 3. Okay, so okay, one more. Okay, kali ni tak payah tunjuk ni, saya tunjuk angkat kertas tu. Okay. Okay. Pastikan semua boleh nampak muka Okay, kertas tu nanti awak snap gambar, awak hantar dekat dalam WhatsApp Okay. Okay. Ish, asik. Okay. Haziq, okay, right, good. Haziq, okay. Kita buat mini love last. Tak ada. Cepat. Tak ada. Asik, awak Aziz. Sporting lah ni kelas. Macam tak biasa Aziz. Okay, Liza. Boleh lah. Okay, 1, 2, 3.